Okey, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kita masih dalam chapter 4.2 iaitu Assalamualaikum. stoichiometry. Okay. So cuma ni kita akan fokus kepada part yang kedua. Before this, we already learned about macam mana nak calculate macam mana nak calculate awak punya number of moles daripada mass, daripada volume of gas dan kemudian daripada molarity dan juga volume of solution. Jadi, hari ini kita akan pergi further ke dalam stoichiometry di mana dia akan melibatkan limiting reactant dan juga excess reactant. Sebelum ni, latihan-latihan dan juga contoh yang saya bagi banyak berfokus kepada di mana salah satu daripada reactant adalah excess. Jadi obviously data yang diberikan lagi satu itu adalah limiting reactant. Okay, untuk kita punya part yang kedua ini, kita akan fokus pula kepada reaction yang ada dua reactants ataupun dua bahan tindak balas, tetapi dalam soalan exam dia akan bagi dua value untuk setiap reactants tersebut. Jadi apabila ada dua value kepada reactants yang bertindak balas, kita perlu carilah siapa dia punya limiting reactant. Okay. So, at the end of this lesson, you should be able to define what is limiting reactant, what is theoretical yield, what is actual yield dan juga percentage yield. Dan last sekali, after kita define tu, kita akan perform calculation yang melibatkan limiting reactant dan juga percentage yield. Okay. Okay. First of all, kita kena tahu what is the definition of limiting reactant dan juga excess reactant. Jadi, as you can see here, limiting reactant is the reactant that is completely consumed. Maksudnya dia habis bertindak balas di dalam tindak balas kimia tersebut in a reaction and limits the amount of products formed. Maksudnya dia dah habis bertindak balas dan bilangan produk yang dihasilkan itu dihasilkan berdasarkan limiting reactant tersebut. Manakala untuk excess reactant adalah reactant that is completely consumed. Excess reactant is the reactant that is not completely consumed. So kalau kamu nampak, dia tidak habis digunakan. Berbanding dengan limiting reactant, dia habis digunakan. Okay? Dan dia akan ada baki di akhir tindak balas tersebut lah. Berbeza dengan limiting reactant di mana dia akan habis, maksudnya tidak ada baki lagi di akhir tindak balas, dan dia akan dia akan hadkan hasil produk yang akan kita interested in lah. Okay, so next. So kalau kamu tengok dekat sini, let's say lah saya nak hasilkan satu basikal ni kan, di mana saya perlukan satu frame dengan dua tayar untuk menghasilkan satu basikal yang lengkap. Di dalam awak punya factory tu, saya bagi awak 6 bicycle frames dan juga 6 individual tires. Okay, so obviously semasa kamu nak jalankan tindak balas tu, kita akan gunakan satu frame dengan dua tayar untuk menghasilkan satu basikal yang lengkap. Okay, so mana basikal saya? Ni. So saya dapat hasilkan satu basikal daripada satu frame ni tadi dengan dua tayar. So saya dapat hasilkan satu basikal. Okay, next saya proceed lagi untuk menghasilkan the next bicycle. So saya gunakan satu lagi bicycle frame dan juga dua biji tayar. So again saya akan dapat hasilkan satu lagi basikal yang lengkap. Now, ini adalah basikal yang kedua. Okay, next. Saya berikan lagi production saya di mana saya gunakan satu bicycle frames dan juga dua tires ni. Jadi saya akan dapat hasilkan satu lagi basikal yang lengkap. Okay. So apa yang awak ini adalah saya cuma dapat menghasilkan 3 sahaja basikal yang lengkap daripada awak punya daripada 6 bicycle frame dan juga 6 tayar ni tadi. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, yang melimitkan tindak balas, yang habis dahulu adalah tayar
Jadi di sini saya akan buat kesimpulan bahawa tayar merupakan kita punya limiting reactant. Okay. Jadi dia konsisten dengan saya punya definition tadi, di mana limiting reactant is the reactant that is completely consumed, maksud dia habis. 66 bicycle tire itu habis bertindak balas. Okay. Dan juga dia limit the product form, the amount of product form. Jadi daripada 6 biji tayar tadi, saya dapat hasilkan 3 saja bicycle yang lengkap. Okay. Manakala kalau kamu tengok dekat lagi satu kita punya lagi satu reaktan kita dapati bahawa ada 1, 2, 3 lagi bicycle frame yang tertinggal di akhir tindak balas. Jadi ini adalah dikenali sebagai excess reactant. Nah, okay, kenapa dia excess reactant? Because this reactant is not completely consumed. Dia masih berbaki lagi and remains at the end of the chemical reaction. Dalam kes ini, di mana saya nak hasilkan bicycle yang lengkap, saya dapati bahawa hanya 3 daripada 6 sahaja bicycle frame yang digunakan. Yang 3 lagi tu, dia berbaki. Jadi dia dikenali sebagai excess reactant. Manakala kalau kamu tengok tayar ni, saya sediakan 6 sebab 3 bicycle frame memerlukan 6 biji tayar. Jadi ke-6 ini telah pun habis digunakan di dalam production of a whole bicycle. Jadi bicycle tayar dikenali sebagai limiting reactant, manakala bicycle frame adalah kita punya excess reactant. Sama juga kita boleh apply apabila kita cakap pasal chemistry. Let's say saya nak hasilkan carbon dioxide. Di mana kita tahu untuk menghasilkan carbon dioxide kita perlukan 1 carbon atom dan juga 1 oksigen molekul. Maka saya akan dapat hasilkan 1 molekul of carbon dioxide. Jadi again, kalau saya gunakan analogi tadi, di mana 1 carbon bertindak balas dengan 1 mole of kita punya oksigen molekul, kita akan dapat hasilkan 1 mole of kita punya carbon dioxide. Jadi saya akan dapat hasilkan ini 1. Saya teruskan lagi tindak balas ini, di mana saya gunakan 1 lagi carbon atom dan saya tindak balaskan dengan 1 oksigen molekul. Again, saya dapat hasilkan 1 lagi carbon dioxide molekul. Saya proceed lagi sebab masih ada baki kan. Saya proceed lagi dengan tindak balaskan 1 carbon atom dan juga 1 oksigen molekul. Maka saya akan dapat hasilkan another carbon dioxide molekul. Sekarang ni apa yang berlaku? Apa yang dah habis? Carbon. Yes. So daripada sini, carbon finished first. Jadi kita tahu bahawa carbon is the limited. Yes, limiting reactant. Okay. So temanya siapa habis dulu? Dia limiting reactant. Siapa yang tak habis di akhirnya ada baki, dikenali sebagai Excess reactant. pandai, excess reactant. Nah, tapi masalahnya apabila kita tindak balaskan chemistry, kita tak boleh nak nampak carbon atom tu ada berapa biji kan. So apa yang kita akan guna, kita kena calculate number of mole lah. Okay, sebab tu hari tu dalam part yang pertama, saya fokus di mana macam mana kita nak calculate number of mole daripada mass, daripada volume of gas dan juga molarity dan juga volume of solution. Okay, so kita tengok. Ini adalah step general di mana kita nak tahu, kita nak determine which reactant is the limiting reactant and which is the excess reactant. The first step is obviously to calculate mole. Unless the question already gave you number of mole, then you don't need to calculate number of mole lah. Tapi kalau dia bagi mass, dia bagi volume of gas, dia bagi molarity dan juga volume of solution, obviously you have to calculate mole first. Ini adalah step yang paling penting. Okay, lepas saya calculate mole, baru kita boleh gunakan method yang saya akan ajar ini untuk
determine the limiting reactant. So technically we have three methods. Okay, so method yang pertama adalah comparing reactants. Okay, untuk compare reactants ni awak kena tahu satu benda, iaitu kita ada istilah yang dipanggil sebagai needed. Okay, so needed ni adalah diperlukan lah. Manakala provided adalah yang disediakan. Sekiranya yang diperlukan adalah lebih tinggi daripada yang disediakan, jadi reaktan tersebut dikenali sebagai limiting reactant. Okay, so ayat ni awak kena ingat. Number of mole of reactant A needed is bigger ataupun higher than the number of mole of reactant A provided. Jadi reactant A adalah limiting reactant. Okay, so awak kena ingat statement ni dahululah. Lepas ni saya akan tunjukkan cara baru awak akan nampak apa yang saya maksudkan sebenarnya. Okay, so seterusnya, method yang kedua adalah kita compare produk. Sebab based on the definition tadi, kita tahu bahawa limiting reactant dia akan limit the amount of product formed. Okay, jadi daripada statement itu kita tahu bahawa if the reactant is the limiting reactant, it will produce less product than the other reactant. Okay, jadi you have to know that statement ini, sekiranya reactant A produce less product daripada reactant B, maka reactant A is the limiting reactant. Kalau reactant A menghasilkan lebih banyak produk daripada reactant B, jadi reactant B lah limiting reactant. Okay, so statement tu dia vice versa. Okay, saya bagi awak satu jadi statement, jadi kalau dia terbalik, maka reactant lagi satu adalah dia punya limiting reactant. Jelas ke setakat ni? Jelas, sir. Okay. Jelas, sir. Mungkin kamu tak nampak lagi, lepas kita akan buat latihan, kamu akan nampak lah. Okay, sebab kita tak boleh nak cakap, oh satu karbon bertindak balas dengan satu mole of oxygen gas, hasilkan tu. Kalau dia boleh nampak, senanglah nak kira kan. Contohnya macam kita nak hasilkan bicycle tadi, kita boleh nampak the bicycle frame habis dah, dia tinggal. Tetapi tayar habis dahulu kan, macam tu. Untuk chemistry dia adalah lebih discrete kan. Maksudnya kamu tak nampak benda dia. Jadi kita kena calculate menggunakan mathematical method lah. Okay. So method yang ketiga ni saya nak tanya awak. Nak saya ajar atau tidak method yang ketiga? Tapi awak kena janji dengan saya, jangan gunakan method ketiga ini untuk subjective question. Boleh tak? Boleh, sir. Boleh. Boleh. Okay, Syamil nak tanya? Oh, tekan sir. Oh, jangan tertekan awak ni. Awak lagi jangan stres ya. Okay, so saya nak ingatkan, saya cakap banyak kali method ketiga ni jangan awak gunakan untuk jawab subjective question. Dia hanya suitable for objective question saja. Sebab saya risau mungkin soalan kita punya UPS nanti dia suruh awak decide the limiting reactant kan. Jadi dia mungkin akan ambil masa yang agak lama lah kalau kita nak gunakan method pertama dengan method yang kedua. Method yang ketiga ni adalah lebih pantas. Maksudnya kamu tidak perlu buat panjang-panjang. Cumanya if you use method 3 untuk jawab soalan subjektif, you will lose up to 3 marks. Kamu akan hilang 3 markah. So saya tak nak hilang markah. Okay? So janji dengan saya jangan gunakan method yang ni untuk jawab subjective question. Janji InsyaAllah. InsyaAllah. mana sir. boleh? Kena janji. Okay. So kita tengok kepada example yang pertama. So saya akan tunjukkan 3 method menggunakan example yang sama. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, I already give you the chemical equation. Make sure that obviously you have to make sure that the chemical equation is balanced. Okay. Tapi saya dah bagi awak chemical equation yang balanced dah. Okay. Jadi kita tengok kepada chemical equation tersebut. So kalau kamu nampak daripada soalan dia bagi awak 4 mole of sulfur dan juga 10 mole of fluorine. Jadi ditanya mana satu, sulfur ke fluorine gas adalah limiting reactant. Jadi di sini saya nak awak labelkan bahawa these 2 moles yang dibagi awak, 4 mole dan juga 10 mole, merupakan number of mole of reactants provided.
Okay, jadi kalau saya nak awak labelkan lah. Macam ni saya suka buat macam ni lah. Saya tulis di bawah chemical equation. So, provided untuk sulfur dia bagi kita 4 mol, manakala untuk fluorine dia bagi 10 mol. Okay, jadi ini adalah number of mole provided, disediakan. Macamlah kalau kamu ni, nombor tu tadi sebenarnya adalah yang di bawah inilah. Nampak ni? Yang ni saya bagi 6 bicycle frame dan juga 6 tayar. Jadi nombor yang saya cakap provided tadi itu adalah yang disediakan. Jadi siapa limiting reactant? Okey, so kita tengok Okey, so untuk method yang pertama sebenarnya tak susah, dia simple saja, pendek saja. Jadi kita kena apa-apa pun kita kena based on the stoichiometric coefficient from a balanced equation. Jadi kalau kamu tengok di sana, 1 mole of sulfur bertindak balas dengan 3 mole of fluorine gas. Okay, jadi kita pay attention kepada kita punya reactant ni sahaja. Okay, so step yang seterusnya adalah saya nak awak bulatkan salah satu daripada number of mole yang kamu nak compare. Jadi let's say saya nak comparekan dengan 4 mole of sulfur. Jadi saya bulatkan di sini lah supaya kamu tidak keliru nanti. Macam mana kamu nak masukkan di dalam kita punya relationship between the reacting molecules. Okay, so kita proceed dengan yang macam kita punya kelas sebelum ni lah, di mana saya comparekan kita punya stoichiometric coefficient. So from balanced equation, satu je kan equation kita. So from balanced equation, okay, 1 mole of sulfur reacted with 3 mole of fluorine gas. Macam tu. Mana saya dapat 1 dengan 3 ni daripada stoichiometry. Yang kat depan ni kan, stoichiometry kan? Stoichiometric coefficient, okay? So, depan ni 1 mole of sulfur reacted with 3 mole of fluorine gas. Macam tu. Okay. Lepas itu, apa yang kita kena buat adalah yang kita dah bulat ni tadi, iaitu 4 mole of sulfur ni, saya turunkan dia di bawah sebab kita nak cari berapa banyak fluorine yang needed. Yang saya tulis di atas ni adalah provided. Okay, so saya pilih salah satu sekarang ni. Dia bergantung pada awak tau. Sekarang ni yang saya pilih adalah sulfur. Jadi saya bulatkan sulfur ni supaya saya tak salah lah. Okay, so saya turunkan di sini 4. Jadi 4 mole of sulfur akan memerlukan berapa mole of F2. Jadi yang di bawah ini adalah comparison to know how many mole of fluorine needed. Macam tu. Jadi apa lagi? Kena buat apa ni? Darab silang. Pandai. So kita kena buat darab silang. So 1/4 equals to 3/x. Jadi x sama dengan berapa? 12. 12 Jangan malu-malu. 12 Okay, so 12 mole of fluorine. Okay, so ini adalah number of mole of fluorine needed. Sekarang ni dah nampak belum? Dah nampak belum? Yang saya tengah tunjuk sebenarnya. Okay, so maksudnya adalah from stoichiometry we know that 1 mole of sulfur reacted with 3 mole of fluorine. Jadi saya nak tahu 4 mole of sulfur provided memerlukan how many mole of fluorine gas. Sedangkan kita provide 10. Sekarang ni berapa banyak yang kita needed? 12. So adakah yang kita perlukan lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang kita provide? Lebih sedikit. Banyak. Lebih Kurang. Yes. Lebih banyak. 12 kan lebih banyak daripada 10. Needed, provided. Ingat yang kita perlukan 12. Yang saya provide, yang saya sediakan 10. Jadi cukup ke tak? Tidak. Tidak. Bagus. Jadi kalau tak cukup apa maksudnya? Limiting reactant. Siapa yang limiting reactant? Both. Both?
Fluorine gas. Fluorine. Yes. Fluorine gas lah. Sebabnya fluorine gas yang kita perlukan adalah lebih sedikit. Adalah lebih banyak daripada yang kita sediakan. Tak cukup lah maksudnya. Kita perlu 12. Tapi yang kita sediakan 10. Jadi tak cukup. Okay. So di sini kita bolehlah conclude bahawa fluorine memerlukan lebih banyak daripada yang kita sediakan. Jadi fluorine adalah limiting reactant. Okay, so tengok balik ayat saya tadi. Sekiranya needed lebih besar daripada provided, jadi dia adalah limiting reactant. Okay, so A needed lebih besar daripada A provided. A adalah limiting reactant. Jadi kalau kamu tengok kepada yang contoh saya bagi ni, F2 needed adalah 12. Manakala F2 provided adalah 10. Maksudnya needed lebih besar daripada provided. Jadi kita dapati bahawa dia tak cukup. Maka dia adalah limiting reactant. So jangan lupa kita kena buat conclusion. Jadi di sini conclusion kita adalah since mole F2 needed lebih besar daripada provided. Tak muat lah. Saya letak kat bawah. Tak muat lagi. F2 is the limiting reactant. Nah, boleh? Boleh. Boleh. So kalau F2 adalah limiting reactant, siapa adalah excess reactant sekarang? Kita ada dua saja reactant kan? Sulfur. Yes. Sulfur. So kalau F2 adalah limiting reactant, satu lagi adalah excess reactant. Macam tu. Senang je. Nah. Okay. Sir, Ya. ini method yang keberapa, Sir? Ini method yang pertama masih. Kenapa? Awak I thought Sabar, ini method Pak. ketiga, Sir. ni method pertama. Oh, ini dah senang untuk Ian. Kalau senang, Ian boleh stick kepada method ni. Okay. Okay, so kita tengok pula pada method yang kedua. Method yang kedua ni dia panjang sedikit lah. Tapi jangan stres Okay, so kita tengok. Method yang kedua. Masih menggunakan soalan yang sama. Okay, so kalau kamu tengok. Provided. Saya labelkan balik So, provided. Untuk sulfur 4 mol. Untuk fluorine 10 mol. Okay, so sekarang ini. Method yang kedua is to compare which reactant produce less product. Sebab less product shows that the reactant is the limiting reactant. Dia panjang sikit lah. Taklah panjang sangat pun. Awak kena buat 2 kali comparison lah. Okay, so kita tengok So kita tengok yang pertama. Itu saya nak comparekan sulfur dengan kita punya produk which is SF6. Okay, so kita tengok from balance equation. Okay. Seperti biasa, kita tengok kepada stoichiometric coefficient. Jangan tengok provided needed lagi. Okay, so 1 mole sulfur reacted with, sebab kita nak compare produk, jadi kita tengok berapa mole of produk kita yang dihasilkan. Jadi kalau kamu nampak di sana, 1 mole of sulfur produce 1 mole of SF6. So kita nak cari berapa banyak
SF6 yang dihasilkan. Jadi kalau kamu tengok kat sana, yang kita provide untuk sulfur adalah sebanyak 4 mol. Okay, jadi kalau 4 mol ni habis bertindak balas, maka berapa banyak SF6 yang akan dihasilkan? Berapa banyak? 4. 1/1, so 4/4 lah. 4/4. 1/1 jadi 4 mol sulfur, 4 mol SF6. Ingat SF6 ni adalah produk. Untuk method kedua, we want to compare products. Okay, so kita tengok pula kepada yang kedua, reaktan yang kedua iaitu F2. Okay, so F2 menghasilkan SF6. Okay, so kalau kamu comparekan from balanced equation, so from balanced equation, berapa mol untuk fluorine bertindak balas untuk menghasilkan berapa mol of sulfur tetra 6 hexafluoride. So 3 mol of lepas tu produce. produce 1 mole of SF6. Okay, thank you Mashita. Okay, so di sini kalau kamu nampak berapa banyak kita provide untuk fluoride gas? 10. Okay, so 10 mol of F2 menghasilkan berapa mol of SF6? Kalau tak nampak, kamu boleh buat darab silang lah. Jadi 3 bahagi 10 sama dengan 1 bahagi X. Jadi X sama dengan 10/3. 10/3 ataupun 3.3333 mol SF6. Okay, so sekarang ni kita dah buat comparison. Okay, ingat yang method kedua adalah kita nak compare produk. Reaktan mana yang menghasilkan produk yang lebih sedikit adalah limiting reaktan. So sekarang ni siapa limiting reaktan kita? F2. F2. Kerana apa? Dia menghasilkan lagi produk sikit. Yes, pandai. Produk sikit. Yes. So sekarang ni yang mana awak rasa lebih jelas dari segi kamu nak faham? Ini. Limiting reaktan. Yang ni kan? Dia banyak Kedua. kamu kena buat. Yes, kamu kena compare dua benda. Cumanya dia lebih mudah untuk difahami. Jadi awak kena pilihlah mana satu method yang awak suka dan kamu stick kepada method itu. Saya ajar sebab kita banyak masa, saya ajar awak semua method. Boleh? Okay, jangan lupa kita kena conclude. Yang dimakan conclusion. Okay, so sebab kita tahu bahawa fluorine yang menghasilkan SF6 yang lebih sedikit. Okay, so kita lebih sini less product Okay, so kalau kamu nampak kat sini, fluorine, 10 mol of fluorine menghasilkan 3.333 mol of SF6. Berbanding dengan sulfur, 4 mol of sulfur menghasilkan 4 mol of SF6. So 4 yang dihasilkan oleh sulfur tadi adalah lebih tinggi daripada 3.333 yang dihasilkan oleh fluorine gas. Jadi fluorine gas yang menghasilkan sikit produk, maka fluorine gas is the limiting reactant. Okay. So jangan lupa kita kena conclude F2 produce less product than sulfur. Therefore, fluorine is the limiting reactant. Nah, macam tu. Jadi saya dah tunjuk awak dua metod. Untuk soalan subjektif, kamu pilihlah mana satu metod yang kamu rasa kamu faham. Okay. Cun. Okay, so kita nak tengok pula kepada metod yang ketiga. Metod yang ni awak dah janji tadi kan. Kalau kamu tak nak, kamu jangan buat soalan ni. Kamu jangan jawab dengan cara ini di dalam soalan subjektif. Ini adalah sesuai untuk soalan objektif saja kalau ada lah. Okay, so again kalau kamu tengok di sini soalan yang sama, metod yang ketiga. Okay, so kita tengok kepada dia punya again provided
adalah 4 dan juga 10. Selepas itu, kita kena buat stoichiometric coefficient. Panjang pula. Okay, so berapakah stoichiometric coefficient untuk sulfur? Satu. Satu. Okay, 1. Untuk fluorine? 3. 3. Macam itulah. Buat table macam ni je. Okay, so seterusnya kita tengok pula dia punya ratio. Jadi, macam ni kita nak tahu ratio, kita bahagikan mole provided dengan stoichiometric coefficient. Jadi, kita punya provided adalah 4, stoichiometric coefficient adalah 1. Jadi, sama dengan berapa? 4. Yes. Seterusnya, untuk fluorine pula 10 bahagi dengan 3. Jadi, kamu dapat apa? 3.3. 3.333. Yes. So sekarang ni senang saja nak decide kalau gunakan method ini, ratio mana yang lebih kecil? F2. Yes. F2 shows smaller ratio. Jadi yang smaller ratio ni limiting factor lah. Nah, nampak? Apabila kamu menggunakan method yang ketiga ni dia lebih pantas, kamu boleh gunakan calculator, tekan-tekan je. Nanti dapat siapa yang lagi sikit ratio dia, itu adalah limiting factor kan. Cumanya kamu akan kehilangan markah sekiranya kamu jawab teknik ini di dalam soalan subjektif. Okay? So di sini kita tahu F2 has smaller ratio. Dia tak ada maksud apa-apa pun sebenarnya. So F2 is the limiting factor. Macam tu. Dia lebih pantas lah kan sebenarnya. Sebab apa yang kamu kena tahu adalah mole provided. Lepas tu kamu tengok apakah dia punya stoichiometric ratio. Lepas tu bahagikan je mole provided dengan stoichiometric ratio. Dapat nilai bawah ni. Lepas tu kamu compare ratio mana yang lebih kecil. Dia adalah limiting factor. Okay. So kalau kamu jawab soalan macam ni dan kamu jawab dengan method ini dalam soalan subjektif, kamu akan dapat satu markah saja, itu ini. Iaitu F2 is the limiting factor. Ini saja yang kamu dapat. Saya ajar awak sebab saya risau kalau ada soalan objektif yang suruh cari limiting factor. Jadi again, janji dengan saya jangan gunakan method ini di dalam soalan subjektif. Boleh? Boleh sir. Okay. Laju kan? Yang ni method ketiga ni lagi laju daripada method yang tadi tu kan? Okay. Too So, easy. tapi hilang markah jangan. Rugi je. Okay, so kita tengok kepada example yang kedua. Apa yang awak nampak sekarang? Nampak mole tak? Tiada. So kena buat apa? Cari mole. Cari Pandai. Okay, so saya bagi awak 5 minit. Boleh tak cari mole? 5 minit untuk cari mole. Boleh. Okay. Copper punya molar mass adalah 63.6.
dan juga oksigen berapa? 16 kan? 16. Okey. So berapa kita punya mole of copper? Dalam exam tunjukkan dia cik cantik saya tunjukkan di atas tu sebab tak muat kalau saya nak buatkan di bawah. So dalam exam kamu buat cik cantik lah dalam kamu punya buku jawapan. So berapa dapat ni? Kita punya mole of copper oxide. 0.8794. Okey, 0.8794. So kita dah dapat mole untuk copper. So sebenarnya soalan ni disusahkan dengan dia bagi mass instead of mole. Tadi dia bagi mole terus kan. Itu je nak susahkan awak. Okay, next. Kira pula untuk nitric acid. Data apa dia bagi ni? Molarity. Molarity dan juga Volume. yes. Jadi kita kena cari mole macam mana? Molarity darab volume. Volume mesti dalam unit. Liter. Pandai. Okay, so apa lagi? Kira. So mole. Jangan lupa 50 bahagi 1000 sama dengan 0.05. Berapa kita dapat mole dia? 0.1. 0.1. Pandai. Okay, so kita dah dapat kedua-dua mole untuk kita punya reacting species. Jadi kalau kita nak gunakan metode yang pertama, seperti yang saya cakap tadi, kita akan compare reactant. Pastikan label dahulu kita punya provided. Untuk copper oxide 0.8794. Manakala untuk kita punya HNO3 0.1. Okay. So seperti biasa kita akan buat from kita kena pilihlah salah satu. Nak pilih mana kali ni? 0.1. 0.1. Okey. Okey, so kita pilih 0.1 saya nak guna colour pink lah. Okey, so kita tengok kita punya chemical equation seperti biasa from balance equation. One more copper oxide reacted with 2 more nitric acid. Kali ni sebab kamu nak gunakan 0.1 nitric acid kan, jadi kita turunkan di bawah ini 0.1 mole of nitric acid akan bertindak balas dengan berapa mole of copper oxide. So kalau tak nampak kita boleh guna darab sidang lah. So X sama dengan berapa? 0.05. 0.05 mole of copper oxide. Okay, so kalau kamu nampak kat sini, ini adalah needed. Okay, so kalau kamu tengok dekat sana, needed lebih besar daripada provided ataupun lebih kecil. 0.05 needed, provided 0.8794. Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi, dia adalah limiting reactant ataupun excess reactant? Excess. Pandai. Excess. Excess. Sebab lebih kecil. Needed lebih kecil daripada provided, maka dia adalah excess reactant. Tadi, contoh yang pertama tadi, needed lebih besar 12 daripada provided 10. Jadi,
F2 tak cukup, maka F2 limiting reactant. Tapi untuk soalan yang ni, sebab kamu pilih 0.1 HNO3, jadi needed 0.05, lebih kecil daripada provided 0.87. Okey, jadi copper oxide ni sebenarnya berlebihan. Nampak? Nampak tak? Nampak? Nampak. Jadi copper oxide adalah kita punya excess reactant. Tapi soalan minta limiting reactant kan? Kita nyatakanlah reactant lagi satu tu adalah kita punya limiting reactant. Okay, so kita conclude. Since mole copper oxide needed smaller than mole copper oxide provided, copper oxide is excess reactant. Tapi soalan tak tanya excess reactant kan? Kena nyatakanlah. Disebabkan copper oxide adalah excess reactant, obviously kita punya nitric acid adalah kita punya limiting reactant. Sir, sir. Ya, ya. Kita boleh guna tunas simbol bahkan yang less than, bigger than. Boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh, okay. Nah. Okay, settle. Trash. Okay, so kita nak tengok pula kepada method yang kedua. Saya tunjuk je lah sebab ada yang suka method yang kedua tadi kan. Okay, so kita tak perlu tunjuk lagi calculation. Kalau dalam exam kamu kena tunjuk lah calculation tu. Calculation tu memang wajib lah. Kalau tidak kamu tak tahu berapa mol kan, yang penting nak balas. Okay, tapi saya tak nak tunjuk balik kerana kita dah kira tadi dekat slide yang ni So kita ambil saja nilai dia iaitu 0.8794 dan untuk copper oxide dan juga 0.1 mol untuk kita punya nitric acid. Jangan tak kira pula, nanti kamu terkejut. Mana datang nilai ni? Kita kira sebenarnya. Okay. So, jangan lupa labelkan. Ini adalah yang kita provide. 0.8794 untuk nitric acid 0.1. Okay, seperti biasa, kita kena compare kita punya reactant dengan produk. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, kita ada dua produk. Dua kan produk kan. Jadi kamu pilih salah satu saja. Jangan kamu compare copper oxide dengan copper nitrate. Nitric acid dengan H2O. Tak boleh. Kita kena compare satu saja produk. Reactant dengan satu produk yang sama. Okay, so kita tengok dekat sini. Copper oxide. Kita comparekan dengan produk mana yang kamu nak? CuN Peroxide. Okay, so kita compare lah. Okay, tak ada masalah sebenarnya Cuma panjang lah nak tulis. Copper nitrate. Okay, tak apa. So kita tengok from equation. One mole of copper oxide produce 1 mole of copper nitrate. Copper 2 oxide. Okay. Itu nama penulis lah. Okay, so seterusnya kita ambil nilai yang kita dah kira tadi, which is 0.8794. Jadi 0.8794 mole of copper oxide akan produce berapa mole of copper nitrate. Berapa? Kalau tulis sebelah satu, maka 0.8794 juga. Okay. Selepas kita dah comparekan copper oxide dengan copper nitrate, kita buat pula benda yang sama dengan nitric acid. Kita compare dengan copper nitrate. Nampak? Kita gunakan produk yang sama. Jangan guna produk yang berbeza. Nanti salah. Okay. So, from equation,
Kali ni 2 mole of nitric acid akan produce 1 mole copper nitrate. Jadi yang kita supply ataupun kita provide sebanyak 0.1. So 0.1 mole of nitric acid akan produce berapa banyak copper nitrate? Nah, berapa? 0.05. 0.05. Nah, di antara 0.8794 dengan 0.05, yang mana lebih tinggi? Mana lebih rendah? Sebab kita nak cari limiting reactant kan? 0.05. 0.05. Yes, so ini adalah less product. Jadi di sini, siapa yang hasilkan less product? Siapa hasilkan? NHO3. Nitric acid. Yes, nitric acid. Jadi siapa limiting reactant? Nitrite acid. Yes, yang hasilkan produk lebih sedikit adalah limiting reactant. Okay, jadi di sini jangan lupa conclude. Since HNO3 produce less product, than copper oxide, so HNO3 is the limiting reactant. Siap. Okay. So again saya nak tekankan di sini, kamu kalau dah terror satu method tu kan, awak guna je method tu. Sebab kalau kamu campur-campur nanti awak pening kepala tau. Okay. So kita tengok. Nak buat juga untuk method yang ketiga. Sebenarnya lagi senang je kan. Okay, so kalau kita provide, kita tulis saja provide, berapa banyak tadi? 0.8794 untuk copper oxide dan juga nitric acid 0.1. Lepas provide, kita buat apa? Yang kedua. Stoichiometry. Yes. Stoichiometric coefficient. Copper oxide 1. Nitric acid 2. Jadi kita cari ratio provided bahagi dengan stoichiometric coefficient. Kita akan dapat untuk copper oxide 0.8794. Untuk nitric acid 0.1 bahagi 2 kita akan dapat 0.05. Jadi di sini 0.05 adalah smaller ratio. Okay. Maka kita punya HNO3 is the limiting reactant. Maka gimana? Sorry. HNO3 has a smaller ratio. HNO3 is the limiting reactant. Again, saya tekankan di sini, method ketiga jangan gunakan semasa jawab subjective question. Mesti awak stres kan dengan saya ulang-ulang kan. Sebab saya ajar tiga nanti ada student yang gunakan. Nanti hilang markah tau. Tak nak hilang markah. Awak nak hilang markah ke? Tidak. Tak kan? Okay. Okay. So, settle untuk limiting reactant. Pilihlah antara method 1 dan method 2 yang mana awak paling suka dan faham. Kalau suka je tak faham, susah juga So, kena suka dan fahamilah mana yang mana method yang awak nak. Okay. So, kita dah settle untuk penentuan ataupun determination of limiting dan juga excess reactant. So, kita tengok pula kepada yield. Okay, so student tanya, yield tu apa sir? Yield tu product. Okay. In short, yield adalah product. Okay. Jadi ada dua terms untuk yield. Yang pertama sekali adalah theoretical yield dan yang kedua adalah actual yield. Jadi awak kena tahu what is the difference between theoretical dan juga actual. Okay, yang kita calculate tadi itu adalah cara untuk mencari theoretical reactions di antara kita punya reactant dan juga produk lah. Kalau kamu gunakan method yang kedua, kamu nampak produk dia.
secara theoretical. Kalau kamu guna method yang pertama, kamu tak nampak dia punya theoretical yield tu. Okay, sebab kamu tidak compare the amount of product formed. Okay, jadi theoretical yield ini adalah the quantity of a product obtained from the complete conversion of the limiting reactant. Maksudnya limiting reactant tu dapat hasilkan berapa banyak produk. Macam tu. Okay. Manakala actual yield ni berlaku apabila di dalam laboratory tidak semestinya apa yang kita kira kita akan dapat timbang. Macam tu. Maksudnya kalau seperti yang saya cakap tadi, 5 mol of A menghasilkan 5 mol of B mengikut stoichiometric coefficient. Itu adalah secara teorinya. Okay, berdasarkan calculation, secara teorinya kita tahu bahawa limiting reactant ini akan menghasilkan how much of the product yang kita berminat ni lah. Okay, tetapi in the lab, during the experiment, tak semestinya kamu akan hasilkan that much. Okay, jadi itu kita panggil sebagai actual yield. Dapat faham tak apa beza di antara theoretical yield dan juga actual yield? Tak faham macam tu? Dekat part mana part yang awak rasa tak berapa nak faham? Confused. Okay, so macam ni. Theoretical yield adalah berdasarkan our calculation. Okay, let's say lah. Saya bagi daripada chemical equation, so 2A tambah 3B sama dengan 2C. Let's say lah. Okay, kemudian saya sediakan, saya prepare sebanyak 2A. Sikit sangat. Susah lah chemical equation ni, saya bagi yang simple lah. Okay, so berdasarkan apa yang kamu nampak di sini, 2A bertindak balas dengan 1B menghasilkan 2C. Okay, jadi saya sediakan, saya provide sebanyak 2A dan juga 3B. So kita tahu bahawa tindak balas ni memerlukan 2A untuk bertindak balas dengan 1B untuk menghasilkan sebanyak 2C di sini. Okay, so kita tahu yang ini adalah limiting reactant. Ini adalah excess reactant. Okay, so berdasarkan limiting reactant, kita dapat hasilkan 2C. Betul? Faham setakat ni? Faham. Okay. Okay, so ini adalah bila kita tengok stoichiometry, lepas tu kita comparekan di antara provided, menghasilkan berapa banyak sepatutnya, nampak? So, saya provide sebanyak 2A untuk menghasilkan 2C di sini. Okay. B ni kita abaikanlah sebab dia excess. Okay. Excess reactant tidak akan menentukan how much of the theoretical product formed. Okay. Limiting reactant yang akan show how much actually the yield is produced. Okay. So daripada sini 2A yang saya provide tadi menghasilkan 2C. Itu adalah theoretical yield. 2C ini adalah theoretical yield because based on the stoichiometric coefficient, 2 mol of A akan menghasilkan 2 mol of C. Jadi saya provide 2 mol of A, maka 2 mol of C yang akan dihasilkan. So 2 mol of C yang dihasilkan ini dikenali sebagai theoretical yield. Faham sampai situ? Faham. Okey. Faham. Tetapi dalam eksperimen sebenar, bila kamu timbang, tiba-tiba saya dapat satu saja C. Jadi yang kamu timbang actually di dalam lab, actual in experiment, ini dikenali sebagai actual yield. Sebenar-benarnya lah,
sebenar-benarnya yang dihasilkan. Nah, kalau yang kamu kira daripada matematik tadi yang kita duk kira 2A hasilkan 2C. Jadi kalau 2A yang saya sediakan hasilkan 2C. Jadi ini adalah kita punya theoretical yield. Okay, so in short, theoretical yield kita dapat daripada calculation, dari pengiraan. Manakala actual yield pula kita dapat di dalam makmal yang sebenar-benarnya dihasilkan. Nampak beza dia sekarang? Nampak. Okey. Theoretical yang kita kira, actual yang kita dapat dalam makmal. Okey, jadi untuk kita kira dia punya percentage yield, okey, maksudnya berapa banyak, berapa persen lah sebenarnya yang kita hasilkan daripada yang kita expect. Okey, biasanya bila kita kira, kita expect banyak tu lah yang kita dapat hasilkan kan. Jadi kita nak tahu berapalah sebenarnya percentage yield ni. Jadi kita kira actual yield divided with a theoretical yield times with 100. Dapatlah berapa percentage yield. Maksudnya, dari berapa banyak yang kita memang dapat betul-betul dalam makmal, bahagi dengan berapa banyak yang kita calculate, darab dengan 100, kita dapatlah berapa dia punya percentage yield. Sebenarnya kita nak tahu efisiensi untuk tindak balas itu pun kita boleh gunakan calculation ni lah. Maksudnya, eksperimen tu, apa yang awak buat tu sebenarnya tak mencapai 100% efisien pun sebenarnya. Cuma berapa persen je yang kamu dapat. Okay? Daripada apa yang kamu expect secara teorinya. Macam mana kamu dapat expectation awak daripada teori tu? Daripada calculation. Okay? So, kita tengok latihan. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini. In a certain experiment, kita sediakan 14.6 gram of SBF3. SB ni apa? Siapa tahu? SB ni elemen apa? Tak tahu? SB ni antimony Nah, jauh ni SB dengan antimony kan? Tapi tak apa. Okay, so SBF3 was allowed to react with CCl4 in excess. Okay, so kalau kamu nampak soalan macam ni, one of the reacting species is in excess. Maksudnya berlebih. Jadi kamu tidak perlu tentukan siapa limiting reactant, siapa excess reactant. Okay, sebab kita dah diberitahu dalam soalan, CCl4 is in excess. Tak payah tentukan lagi siapa limiting reactant. Okay, so sekarang ni apa yang kita kena buat adalah untuk menentukan, sebab the question asks you to calculate the mass of CCl2F2 yang dihasilkan. So kalau kamu nampak di sini, dia suruh calculate CCl2F2 in grams. Jadi kita perlu cari mass. Okay. So apa lagi? Apa lagi? Mol. Yes, pandai. Okay, so kalau kamu nampak, kita ada 14.6 gram of antimony trifluoride sini. Jadi kita cari mol. Okay. So calculate mol. Mana saya nak kira tarik. Nah. Okay, so seperti biasa kita ada mass, nak calculate mole of SBF. Mass bahagi dengan molar mass. Jadi mass kita adalah 14.6. Antimony dia punya molar mass ialah 121.8. Campur dengan kita punya fluorine iaitu 19, tapi kita ada 3 fluorine so 3 kali 19. So berapa mole of antimony trifluoride yang kita provide. Okay, so saya label kat sini, kita provide lah. Kosong point 08 8165.
Betul ke? 0.08165. Ya kan? Sekejap. Ya ke? Yang lain ada kira Betul. tak? Betul. Betul. Si betul. Saya dekat awak. 0.08165 5. banyak sangat. Ambil 4 signifikan figure saja. So 0.08166 6. 6. Okay. So ini adalah mole of antimony trifluoride yang kita provide. Jadi dia suruh cari theoretical yield. Seperti yang saya cakap tadi, untuk calculate theoretical yield, kita buat comparison macam biasa yang saya jawab selama ni, iaitu kita comparekan kita punya reactant, which is kita punya antimony trifluoride di sini. So ni adalah antimony trifluoride dan kita nak produk dia CCl2F2, therefore kita compare kalau dengan ini. Macam tu. Okay. So untuk jawab soalan ni, from equation macam biasa kita buat comparison of stoichiometry. 2 mole antimony trifluoride produce 3 mole CCl2F2. Yang kita provide adalah sebanyak 0.8166 mol di sini. Okay. Daripada previous calculation. Jadi kita masukkan dekat sini 0.08166 mol of SbF3 akan menghasilkan how much CCl2F2. Berapa? 0.1225. Okay, so siapa yang tak nampak kita buat ni lah. Tak senang berapa tadi? 0.1225. 1225. Okay, so kita dah dapat ini adalah number of mole of CCl2F2 produced secara teorinya. Okay, tetapi sebab dia nak mass, dia nak dalam gram kan? Jadi jangan lupalah darabkan mole tersebut dengan kita punya molar mass. Okay, so mass of CCl2F2 sama dengan mole darab dengan molar mass. Okay, so mole kita adalah 0.1225 darabkan dengan molar mass of CCl2F2. So carbon 12, fluorine adalah 35.5 tambah dengan fluorine kita which is 19. Berapa ni mass kita? Empat belas 14.82. 14.82. Okay, settle. Ingat yang kita calculate, nampak kita provide tadi adalah sebanyak 0.08166 mol. So kita buat comparison of the stoichiometric coefficient. So kita dapati bahawa 0.1225 mol of CCl2F2 yang dihasilkan secara teorinya Sebab ini kita compare, kita dapat mol ini kita comparekan dengan stoichiometry, kita dapat mol of the product yang kita interested in. Disebabkan the question asked to calculate mass, so kita darabkan dengan molar mass, kita dapat 14.82 gram of CCl2F2 theoretically. Okay, so ini adalah theoretical yield. Nah, okay, so kita tengok pula, kita kita tengok lagi kepada soalan ni. Okay, after the reaction was finished,
8.62 gram of CCl2F2 was obtained. Jadi di sini sebenarnya semasa awak buat tindak balas tu tadi, hanya banyak ini sahaja CCl2F2 yang dihasilkan. Jadi nilai yang diberikan di dalam soalan ini 8.62 gram yang dihasilkan ini dikenali sebagai actual yield. Nampak? Nampak? Nampak. Okay. So sekarang ni kita tengok kepada soalan B di mana the second question asks us to calculate the percentage yield of the product which is CCl2F2 lah. Okay, so apa lagi? Apa rumus tadi? Ingat tak? Theoretical per actual darab 100. Pandai. So kita tengok B percentage yield sama dengan actual yield divided with theoretical yield. Darab dengan 100. Jadi daripada soalan dia bagi tahu kita the actual yield which is 8.62. Substitute lah apa lagi? 8.62 divided with theoretical yield yang kita cari berdasarkan limiting reactant dia tadi, sebab kita ada dua reactant kan, tapi dalam soalan dia cakap CCl4 adalah excess, so tak perlulah cari limiting reactant siapa. So SbF3 menghasilkan 2 mole of SbF3 menghasilkan 3 mole of CCl2F2, tetapi from 14.6 gram of SbF3 sebenarnya mole of SbF3 adalah 0.08166 saja. So kita buat comparison for the stoichiometric coefficient. Jadi kita dapat, theoretically sepatutnya kita akan hasilkan 0.1225 mole of CCl2F2. Then kita proceed dengan calculate the mass of the CCl2F2. Dapatlah kita punya theoretical yield. Theoretical yield daripada calculation. Actual yield daripada eksperimen yang kita obtain sebenarnya. Okay, so kita masukkan dalam data. Dalam formula. Kita masukkan data dalam formula. Okay, so berapa ni kita punya percentage ya? 58.18. 8.17. Dua lah Saya bunda. Nanti awak bunda dalam exam saya tak nak lah. 1.7%. Jangan lupa percentage tu. Siap. Itulah cara untuk cari percentage. Dah. Balik. Kejap. Kita Boleh. ada. Okay, so ini adalah quote of the day. Time is the limiting reagent of our lives unsolved reaction. Jadi, jangan bazirkan masa. Sebab masa sebenarnya adalah limiting reactant. Kalau mungkin 48 jam dalam satu hari, mungkin kamu boleh dapat buat banyak benda kan? Tapi dalam masa 24 jam tu, kamu kena pastikan kamu punya aktiviti harian adalah efficient. Okay. Nah. Saya nak bagi awak berapa minit ni? Kamu rasa berapa minit awak boleh jawab soalan ni? 15. Okay, 50 minutes. Ini adalah contoh soalan dalam exam lah. Sebab dia bagi awak macam-macam soalan. Bukannya dia bagi sikit-sikit je. So jangan terkejut. Hari tu kamu punya UPS mungkin agak mudah. Sebab itu adalah level 1 dan 2. Apabila dalam exam PSPM yang sebenar, level dia adalah lebih tinggi lah. Biasanya 3 dan 4. Jadi soalan yang kamu nampak, yang saya ajar dalam kelas, macam susah je. Tapi bila UPS tu macam senang pula kan. So, sebenarnya adalah soalan yang biasanya akan keluar di dalam awak punya PSPM ataupun peperiksaan semester nanti.
Masih hujan ke di sana, di rumah awak? Apa sih? Masih hujan di sana? Mendung je. Memang je. Sebab ada kawan-kawan kamu yang banjir lah. Elektrik mati lah. Kesian juga kan? Dia pun nak mute. Rendah pula meja ni. Kamu apa saya tu? Aku buat semua jawapan dia. Oh, Lepas tu aku screenshot aku send ke student. bila orang punya? Minggu depan? Soalnya ni hari kedua Sebelum ni. Aku tak malah nak nanda. Tak Dah apa. macam ada 84 je. Aku send skema jawapan dia. Siapa yang nak study, study. Kan? Kita sudah boleh stochastic. Benda yang kita belajar lah. It is a chemical way. Kita tak ada sistem pathway. Lepas tu kita kalau saya buat tu awal-awal saya tetap hanya alamat je. Aku tak ada masalah. macam ni? Aku dah bagi dia tak ada masalah. Aku tulis tangan okey. Satu-satu. Kan? Aku ajar stoichiometry. Dah lah selesa. Saya belajar M1, M1 dah habis satu kelas pakai. Lepas tu cakap tak apalah. Yang penting kena bagi tahu lah M1 tu apa, V1 tu apa. Aku takut tak suka MAVAA atau V apa. Dia kena bagi petunjuk tu. Kalau kata M of study, V of study. Nah. Dah habis ke? Belum, tengah tunggu buat latihan. Ni aku cuma dia orang latihan. Lagi 15 minit. Itu dah cakap, sir boleh tak bagi master dulu? Sebab dia tak suka bagi, aku bagi jawapan terus.
ada surat kongsi. Hah? Mana? Alah, biar rakyat ni tak mau. Dia suruh bagi benda yang tak penting. Banyak aku ada ni. Oh, kan agak best ya. Tidak itu maksud sampah. Aku dah tahu dah tu. Kan baki yang tinggal 0.00 tu. Ini actually credit card. Ah. Sebab aku selalu bayar lambat sikit kan gaji. Ah. Mana keluar awal lah, bayar lambat sikit. Ah. Aku surat tu kan tak tahu. Kau ada lagi baki. Tu aku tu sini. Kan itu buat loan. So dia masuk dekat bank rakyat. Takkanlah kita nak tinggalkan baki benda yang kita buat loan tu. Memang habis lah guna. Tapi dia masih hantar statement ni. Aku cari-cari online tak ada pula yang nak berhentikan tu kan. Itu pasal bank rakyat ni basi je. Patutnya dia hantar ni berapa ringgit ni baik bayar kita. Dah berapa tahun. Mesti dah banyak baki dia. Buat apa tu? Sampai mana dah? Dah. Dah. Okay. So kali ni kalau kamu tengok soalan, kali ni saya nak pelbagaikan lah. Kali ni saya bagi awak volume of gas pula. Jadi yang membezakannya adalah untuk calculate number of mole saja. Tapi step-step yang lain masih sama. Okay. So kita tengok. Okay, so soalan A disuruh kita determine the limiting reactant. Okay, so kalau kamu baca soalan, ammonia is produced from the reaction between 40 ml of nitrogen gas and 80 ml of hydrogen gas. Okay, jadi di sana dia dah bagi awak provided volume. Cumanya untuk chemistry, kita tak boleh nak compare volume. As usual, kita akan calculate dia punya number of mole. Okay, so kita calculate number of mole of nitrogen gas. Seperti biasa, kalau bagi volume of gas, so volume bagi dengan molar volume. Yes. So kita masukkan nilai. Jangan lupa volume of gas mestilah di dalam unit
liter. Kalau tak liter, salah. Okay. Okay, so kita masukkan 40 bahagi dengan 1000 which is 0.04 divided with molar volume which is dekat STP kan soalan ni. Jadi the value is berapa? 24. Alamak. 22.4. Masuk perangkap. Hati-hati baca soalan Nampak tak STP? Ketulisan tu halus sangat. Okay, so kamu akan dapat mol dia 1.7857 eksponen negatif 3 mol. Okay, so ni adalah untuk nitrogen. Seterusnya kita kalkulate pula mol of hydrogen, di mana mol of hydrogen adalah 80 ml. Okay, so mol of hydrogen volume of gas dalam liter bahagi dengan molar volume sama dengan 80 ml bahagi 1000, so kita akan dapat 0.08 bahagi dengan 22.4 liter. Berapa mol ni? 3.5714 Okey, pandai. darab 10. Negatif? Betul? 3. Okey. So kita dah dapat, so ingat yang kedua-dua di atas ini adalah provided. Okey. Provided. Seperti biasa nak cari limiting method, nak guna method keberapa ni? 2. Okey. Okey, so kita gunakan method yang kedua, iaitu comparing products. Okay. So, chemical equation ni kita dah ada dan saya dah balancekan untuk awak. Jadi, apa yang kita kena buat? N2 3H2 menghasilkan 2NH3. Okay, so kita buat satu-satu di mana N2 akan menghasilkan berapa banyak NH3. Okay, so kita buat from equation. One more nitrogen produce 2 more ammonia. Jadi nitrogen yang kita dah kira tadi adalah 1.7 ni. So, kita ambil 1.7857 eksponen negatif 3 mole of N2 akan produce berapa banyak mole of NH3. Berapa? 3.5714 darab 3 10 kosong negatif. 3.5714 darab 10 negatif 3. Okey, bagus. Lacu macam train awak cakap tadi. Okey, so seterusnya kita compare pula kita punya H2 dengan produk yang sama iaitu NH3 lah. Okey. So again kita compare sekali from equation. Three mole of H2 akan produce 2 mole of NH3. Jadi daripada calculation tadi kita gunakan sebanyak 3.57. Kita provide So 3.5714 darab 10 kuasa negatif 3 mole of H2 akan produce berapa banyak mole of NH3? 2.3809. Sorry. 809 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif 3. Mana satu lebih sedikit? Di antara Bawah. dua ni. Yes.
So ini adalah less product. Siapa yang hasilkan less product? Limiting Hydrogen. Hydrogen. Sama lah. Laju sangat Mas Syita. Okay, so hydrogen yang menghasilkan less product, maka hydrogen adalah Limiting limiting. Okay, pandai. So jangan lupa kita conclude. H2 produce less product than N2. So H2 is limiting reactant. Siap. Okay. So ingat ni kita gunakan metod yang kedua. Ramai yang tak masuk, saya takut dia terlupa metod mana. Okay. So kita tengok pula kepada soalan yang seterusnya. Okay, so soalan yang seterusnya dia suruh calculate the mole of excess reactant remains. Jadi kita dah tahu tadi, berdasarkan kita punya soalan A tadi, kita tahu bahawa N2 adalah excess, manakala H2 adalah limiting. Jadi calculation kita semuanya berdasarkan kita punya limiting reactant. Okay, so dia tanya berapa banyak excess reactant yang tertinggal. Okay, berapa banyak excess reactant remains. Jadi apa yang kita kena buat ialah seperti biasa, tadi kita dah decide limiting reactant adalah H2, manakala excess reactant adalah kita punya N2. Jadi apa yang kita kena buat? Siapa ada idea? tolak. Tolak Salah. kan. Outer. Siapa yang gelak salah tu? Okay, so macam ni. Okay. So from equation, sebab kita tahu H2 adalah limiting reactant. Jadi kita nak tahu berapa banyak H2 yang akan bertindak balas. Berapa banyak H2 yang akan digunakan. Berapa banyak nitrogen yang akan digunakan. Jadi from equation, 1 mole N2 akan bertindak balas dengan 3 mole of H2. Di mana mole of H2 yang kita kira tadi adalah sebanyak 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so kita akan gunakan nilai ini sahaja kerana nilai ini yang akan menentukan berapa banyak excess reactant yang akan bertindak balas dan berapa banyak produk yang akan dihasilkan. Okey, jangan tengok lagi dah 1.7 yang atas ni. Okey, so kita proceed lagi. Kita gunakan nilai mole of H2 sebab dia adalah limiting reactant. Okey, so kita masukkan dekat sini. Nilai dia iaitu 3.5714 darab 10 kuasa negatif 3 mole of H2 akan bertindak balas dengan berapa mole of N2. Berapa? Satu 1.1905. Okey. 1.1905 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi nilai yang kita kira ini adalah berapa banyak yang diperlukan, needed tadi. Okey, so yang kita sediakan ataupun yang kita provide, okey, daripada soalan atas tadi, berapa banyak? 1.78 darab 10 kuasa negatif 3. Ini yang kita provide tadi. Okey, jadi yang kita gunakan sebenarnya adalah sebanyak 1.19 sahaja. Okey, jadi macam ni kita nak kira mole of excess reactant yang remains. Tolak dia. Jadi mole N2 remains. Macam tu. Okey, so sama dengan mole N2 provided minus mole N2 needed. Nah, okay, so mole of N2 provided tadi daripada soalan A tadi kita dah calculate kan, which is
1.7857 times 10 to the power of negative 3 minus dengan mole of N2 needed yang kita calculate di sini, which is 1.1905 darab 10 kuasa negatif 3. Berapa yang kita tinggal? 5.952 kuasa negatif 4. 5.952 darab 10 kuasa negatif 4 4. mol. Jangan lupa unit Kalau tak ada unit, hilang markah. Siap. Kita dah nak kira dia. Okay. So, kalau kamu perasan di sini, kita gunakan mole of H2 kerana mole of H2 yang akan predict berapa banyak mole of N2 yang kita perlukan, kerana H2 yang akan mengehadkan ataupun akan limit how much nitrogen gas yang akan bertindak balas. Sebab dia limiting factor, so dia hadkanlah berapa banyak N2 yang akan bertindak balas. Selain daripada dia akan menghadkan berapa banyak mole of product form. Okay, jelas di sana? Jelas. Alright. So kita tengok pula kepada soalan C. Soalan C pula dia suruh calculate the mass of ammonia produced. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, sebab H2 adalah limiting reactant. Okay, jadi H2 yang akan predict how much NH3 yang akan dihasilkan. Okay, so again tadi kita dah tahu bahawa H2 yang kita provide adalah sebanyak 3.5714 darab 10 kuasa negatif 3 kan. Jadi kita akan gunakan nilai itu to predict how much NH2 produced theoretically. Okay, ingat from equation. Three mole H2 produce 2 mole NH3. Jadi H2 yang kita dah kira tadi di awal yang kita provide adalah sebanyak 3.5714 darab 10 kuasa negatif 3. So kita masukkan di sini. (3.5714) darab 10 kuasa negatif 3 mole of H2 akan menghasilkan how many mole of NH3? Berapa di sini? 2.3809 Darab? 10 kuasa negatif 3. Okay. So kalau kamu baca soalan dia nak apa ni? Negatif. Habiskan. Okay, negatif 3 kan? Okay, so soalan nak mass. Macam nak cari mass kalau dah ada mole? Darab molar mass. Pandai. So mass NH3 sama dengan mole darab dengan molar mass. Jadi mole kita adalah 2.3809 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan molar mass of NH3. N adalah 14, H 1, so 3 kali 1 lah. Berapa mass kita? 0.04. 0. 4. Lagi? 0.04047. 7, betul? 8 lah. Janganlah macam tu. Bunda tak cukup ni. Masyita. Yang lain betul? Betul sir. Betul tu. Okay. So unit dia adalah? Gram. Betul. Pandai. Betul. Okay, so ingat ini adalah mass yang dihasilkan daripada limiting reactant kita. So obviously yang awak calculate ini merupakan theoretical yield. Okay, berdasarkan limiting reactant kita dapat hasilkan sebanyak 0.04048 gram of ammonia. Okay, so kita proceed pula kepada soalan D. Okay,
If the ammonia produced experimentally. Okay. So kat sini kamu nampak dia cakap apa? Experimentally produce 0.03 sahaja. Jadi ini adalah apa? Apa yang kita panggil sebagai Actual. pandai. So actual yield. Macam nak cari percentage here tadi? Theoretical Hmm. divided actual darab 100. Terbalik sayang. Sure. Oi. Okay. Theoretical. Okay. Actual yield bahagi theoretical. Theoretical di bawah sentiasa. Jangan lupa. Terbalik salah nanti. Kalau kamu calculate lebih daripada 100, maksudnya terbalik lah tu. So hati-hati tau. Okay, so actual yield adalah berapa ni? 0.0. 74. Okay. Belum. Laju. Kejap. 0.04048 darab dengan 100. Nah, berapa? 74. 4 point 1. 110. Oh, jangan banyak sangat. Ambil 110. Satu lah macam tu. Okay, settle. Ada persoalan tak? Hello? Dah sir. Okay, so kita dah habis chapter 4. Kamu dah mula boleh buat soalan tutorial chapter 4. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Hari Jumaat ini kamu kumpul soalan. Hari Jumaat nanti kita akan saya akan tunjukkan soalan mana yang kamu tidak boleh kamu tidak boleh jawab. Boleh? Boleh. Okay. So lagi satu, saya dah sediakan juga soalan apa namanya ni? Soalan checkpoint untuk chapter 4. Checkpoint ada dalam kita punya Google Classroom. Jadi hari Jumaat ni pukul 8 sampai pukul 9 kamu buat soalan checkpoint itu. Pukul 9 baru kita akan buat sesi berjumpa lah. Boleh? Boleh. Tandakan soalan mana yang kamu tersangkut nak jawab. Nanti saya boleh explain bersama-sama. Sebab biasanya kan soalan yang kamu tanya sama je sebenarnya dengan kawan-kawan kamu yang lain. Kamu sangkut soalan yang sama. So nanti kumpul, nanti kita akan discuss di hari Jumaat nantilah. Lagi satu, saya nak awak sadi hari Selasa minggu hadapan saya nak buat ujian diagnostik dalam 2 jam. Hari Selasa tu nanti. Tak tanya ke chapter apa? Berapa soalan? Chapter berapa? Soalan Subjektif ada 4 ke? saja. Ya, subjektif. Sebab hari tu kan soalan objektif. So saya tak dapat nampak awak punya calculation tu macam mana. So saya nak buat ujian diagnostik. So ada 4 soalan. 4 soalan. Soalan 1 daripada chapter 1, soalan 2 daripada chapter 2, soalan 3 daripada chapter 3, soalan 4 daripada chapter 4. Ni Okay, sir. Okay. Itulah kita punya perancangan. Hari Jumaat minggu hadapan baru kita akan masuk chapter 5, 5.1. Okay. Okay.